Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dengan aku Jumat Saleh dalam platform YouTube channel aku kali ini guys. So kalau korang baru kat YouTube channel aku, selamat datang ucapkan dan tolong subscribe YouTube channel aku dan tekan tombol loceng guys untuk anda mendapatkan video-video terkini berkenaan tentang bisnes online. Okey, kalau korang yang sentiasa support aku, terima kasih aku ucapkan pada korang yang dah subscribe dan juga support video-video aku ni guys. So guys, pada video kali ini aku nak kongsikan kepada korang tentang satu topik yang cukup menarik, iaitu belajar bisnes online bermula daripada kosong. Okay, kalau korang adalah orang yang nak belajar tentang bisnes online daripada awal, ataupun korang adalah seorang founder produk ataupun founder perniagaan yang nak mengonlinekan bisnes anda, anda harus melihat dan menonton video ini sampai habis guys. Kerana aku akan jelaskan kepada anda bagaimana caranya untuk anda onlinekan bisnes anda dan kenapa perlu anda onlinekan bisnes anda guys. Okay guys, sebab tu aku kata kepada korang guys, dalam video ni kita akan belajar bermula step by step guys. Kenapa kita perlu onlinekan bisnes kita. So, aku nak cerita kat korang guys. Sebenarnya, kita nak belajar ni, aku harap pada korang sana bersedialah Sebab sebagai seorang pendiri bisnes macam aku juga seorang usahawan, sebenarnya kita dah memberi satu keadaan yang agak-agak hebat ketika 2019 lagi kita ada satu fasa yang cukup struggle, lebih-lebih lagi berlaku COVID-19 guys. Ramai usahawan di luar sana, termasuk diri saya juga, agak sedikit terkesan dengan COVID-19 ini. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kita saksikan ramai usahawan di luar sana dah tak boleh survive dan mereka terpaksa tutup perniagaan mereka guys. So aku tak nak benda ni berlaku kepada korang dan aku tak nak benda ni berulang kepada korang lagi, dan aku nak korang bangkit guys. Sebab apa? Sebab dalam topik yang aku nak kongsikan dengan korang hari ini, ada dua perkara yang mempengaruhi seorang usahawan dalam dalam membuat keputusan guys. Okey, ada dua perkara. Yang pertamanya adalah external metric ataupun yang keduanya adalah internal metric. Okey guys, aku nak terangkan dulu apa yang dimaksudkan sebagai external metric dan apa yang dimaksudkan sebagai internal metric. Okey, external metric ini adalah perkara-perkara yang di luar daripada kawalan kita guys. External metric ini adalah perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita, di luar daripada kawalan kita. Sementara internal metric ini adalah lawan kepada eksternal tadi, adalah perkara-perkara yang berlaku dalam diri kita dan di dalam kawalan kita guys. So, aku nak beritahu kepada korang guys, kita tahu COVID-19 ini menjengah dunia dan melanda seluruh dunia dan negara kita, menjejaskan ekonomi dan perniagaan guys. Kita tahu benda tu berlaku guys. Dan COVID-19 ini dia satu perkara yang kita sebut sebagai external metric guys. Benda ni kita tak boleh nak kawal. Keadaan COVID ni di luar kawalan kita. Kita tak boleh kawal COVID tu. Kita tak boleh kata kita nak hentikan COVID tu serta-merta sebab bisnes kita terjejas. Kita tak boleh nak buat apa-apa tentang COVID ni, melainkan kita kena kawal diri kita guys. Kita kena kawal internal metric kita. So, itu berlaku guys, dan akhirnya kita lihat antara kos hidup meningkat, macam-macam external metric yang berlaku di masalah bisnes, kos hidup meningkat dan sebagainya guys. So ini semua di luar kawalan kita. So apa yang perlu kita buat guys adalah, apabila kita sebagai usahawan terlalu fokus kepada external metric ini, inilah yang menyebabkan kita tak buat apa-apa dan akhirnya terpaksa mengalah dengan keadaan semasa guys. Sebab tu aku nak korang faham, sebagai seorang usahawan, kita jangan terlalu fokuskan kepada external metric ini guys. Apa yang perlu anda fokuskan adalah internal metric ini, kerana inilah yang boleh anda kawal guys. Inilah yang anda boleh buat sesuatu. So, bila COVID berlaku, adakah anda hanya perlu menangis di muncul-muncul katil, merenung nasib dan biarkan itu berlaku kepada anda dan anda tidak buat sesuatu? Ataupun anda nak buat perubahan dan mulakan sesuatu? So, internal metric yang saya maksudkan ini adalah anda kena bangkit dan buat sesuatu guys. Anda kena bangkit dan buat sesuatu terhadap bisnes anda. Anda kena ubah cara bisnes anda. Kalau sebelum ini bisnes anda hanyalah bisnes yang bisnes yang offline sahaja, dan anda kena ubah di cara dia sesuai dengan keadaan external metric ni guys. Contoh guys, macam aku seorang usahawan
dalam industri training guys, antara yang paling terjejas guys. Sebelum ni bayangkan, aku boleh berceramah di mana-mana seluruh Malaysia secara bersemuka guys. Tapi apabila COVID berlaku guys, satu persatu jemputan ceramah aku terpaksa dibatalkan guys kerana tak boleh bersemuka ataupun berjumpa dengan orang. Kalau aku nak teruskan dalam keadaan ini guys, maka aku takkan ada pendapatan dan sebagainya. So apa yang aku buat adalah aku bangkit dan buat sesuatu guys. Apa yang sesuatu yang aku buat tu adalah belajar dengan ilmu yang betul. So aku kena tak ada pilihan, do or die, kena buat sesuatu dan belajar daripada orang yang betul. So apa yang aku buat guys, aku belajar macam mana nak buat kelas-kelas online. Okey, macam mana nak buat kelas-kelas online, macam mana nak ceramah dengan online, macam mana menggunakan aplikasi-aplikasi online, macam mana nak gunakan platform-platform online. So benda tu aku buat guys. So sama dengan anda. Kalau anda apa jua usahawan atau apa jua bentuk perniagaan yang anda sedang lakukan, anda tak ada pilihan. Dalam keadaan sekarang anda kena belajar ilmu yang betul, terutamanya adalah ilmu online kan business guys. Ya, anda kena belajar benda tu. Dan apa yang perlu anda buat adalah anda kena bermula dengan apa yang anda ada guys. Anda tak perlukan modal yang terlalu besar. Fikirkan modal lah pula. Modal itu adalah benda yang perkara kedua, ketiga dan keempat guys. Perkara pertama adalah anda nak buat dan mula dengan apa yang anda ada. Mula dengan apa yang anda ada. Kenapa aku kata macam tu guys? Sebab dalam keadaan sekarang kita tahu everybody struggle nak buat sesuatu. Semua orang struggle dan mengalami kesusahan. So mereka tak ada capital ataupun modal yang banyak untuk memulakan perniagaan. So mula kecil-kecil dulu guys. So contohnya guys, kalau korang pandai memasak, mungkin korang boleh buat open order untuk COD makanan di kawasan sekitar korang tinggal. Itu bentuk-bentuk perniagaan awak bermula. Anda gunakan platform-platform media sosial yang anda ada, IG story, WhatsApp story, Facebook dan sebagainya guys. Sebab anda perlu mengonlinekan bisnes anda. So sebenarnya ada macam-macam lagi cara untuk anda buat mengonlinekan bisnes anda. Dan apa yang lebih penting adalah anda kena buat dan fokus kepada internal metrik anda guys. So aku nak bawa lagi korang kepada bagaimana sebenarnya korang nak mencapai matlamat dan target sales korang dalam perniagaan anda, lebih-lebih lagi pada tahun 2022 ni guys. So bagaimana caranya adalah anda jangan terlalu fokus kepada external metrik anda guys. Okey. Setiap usahawan dia ada target jualan dia. Setiap usahawan ada target jualan dia. So aku pecahkan 3 kolom ni guys kepada target jualan mengikut mengikut kapasiti bisnes tu guys. Okey, ada bisnes yang kecil, bisnes sederhana dan bisnes besar. Okey, bagi aku guys, orang yang baru nak bermula, dia target mungkin 10,000 sebulan. Okey. Anda yang baru nak mulakan bisnes ataupun bisnes beginner lah ya. Anda yang baru nak mulakan bisnes, mungkin anda target 10,000 sebulan. So ini adalah external metrik anda. Okey. Dan yang keduanya untuk yang sederhana, bisnes sederhana ni dia nak kembangkan bisnes dia nak capai 50,000 sebulan. Dan yang seterusnya adalah bisnes owner yang besar, dia nak capai mungkin 100,000 sebulan. Okey guys. So meletakkan target dalam external metrik itu bagus guys. Anda dah ada target itu bagus. Tapi ramai orang tertipu guys. Bila dia letak target, dia rasa dia dah fokus. Dia fokus external metrik. Aku nak capai 10,000 sebulan ni. Aku nak capai 10,000 sebulan ni. Akhirnya bila dia bekerja guys, dia lupa nak fokus kepada internal metrik yang jauh lebih penting berbanding external metrik guys. So sebenarnya dalam meletakkan external metrik anda itu di luar kawalan anda. Okey, kenapa saya kata RM10,000 tu di luar kawalan anda? Mungkin pada bulan itu berlaku sedikit cabaran, yang menyebabkan tidak capai anda punya 10,000 tu. So bagaimana anda nak capai? So apa yang perlu anda fokus adalah internal metrik anda. So sebagai usahawan, okey, kalau anda baru nak bermula, macam mana kita nak letakkan internal metrik? Katalah 10,000 sebulan anda nak capai external metrik. Ini di luar kawalan anda, okey? 10,000 ni anda dapat tak dapat tu bukan anda yang tentukan, ya? Bukan anda tentukan. Dia nak capai tak capai itu bukan anda yang tentukan. Dia di luar kawalan anda. Tetapi benda internal metrik ni anda yang tentukan guys. So macam mana saya maksudkan macam ni? Okey. Sebagai seorang usahawan, anda bila dah ada internal metrik dah cukup bagus. Saya ulang semula, dah cukup bagus. Tetapi anda perlu buat yang jauh lebih penting, iaitu internal metrik. Benda yang anda kawal. So bagaimana caranya?
Katalah anda seorang pemilik produk. Katalah anda seorang pemilik produk yang nilai produknya adalah RM100. Okey, RM100. So saya bagi perumpamaan RM100 supaya mudah anda nak kira, mudah anda nak tengok dan dengar contoh guys. Okey, kita letak RM100. Katalah anda usahawan yang baru nak bermula nak capai 10,000 sebulan. So apa yang perlu anda buat adalah anda kena follow up 1,000 orang prospek ataupun anda kena buat marketing kepada 10,000 orang untuk melihat bisnes anda. Anda kena bagi 10,000 orang ni nampak bisnes anda. Anda sedang buat bisnes. So katalah tadi saya katakan tadi anda seorang yang mula daripada apa yang anda ada. Katalah anda ada kemahiran untuk buat leko, contoh kelompok leko. So anda kena pastikan ada 1,000 orang tahu anda adalah penjual leko. Tahu anda boleh supply leko. Okey? So kelompok leko ni guys, 1,000 orang prospek. Okey, prospek ni belum pembeli tahu. Orang yang baru nampak bisnes anda, orang yang belum tahu anda adalah penjual leko. So, apa yang anda buat adalah daripada 1,000 orang ni kita nak convert dia, okey, 10% daripada 1,000 orang tu. Kalau boleh 1,000 orang yang tahu tu, kalau boleh 100 orang itu akan jadi pembeli anda dalam sebulan. Okey, dalam sebulan. Alright, dalam sebulan 100 orang tu akan jadi pembeli anda. So, bermaksud bila ada 100 orang membeli, okey, katalah anda okey, leko tadi tak sesuai. Sebab apa leko tadi kita katakan tadi 100 kan. Mana ada leko RM100? Okay, kita buat ni lah. Kita katakan macam kasut lah Kasut bundle sekarang kan tengah trending, orang buat macam-macam kasut bundle. Katalah satu average kasut bundle tu RM100. So anda kena convert daripada 1,000 orang yang prospek yang tahu anda menjual kasut bundle itu, kena convert 100,000 orang itu, follow up mereka, buat marketing dengan mereka, dekati mereka menggunakan online ke offline ke, untuk 100 orang tu membeli kasut dengan anda. Okey, sepasang kasut dengan anda. So bermaksud 100 orang dengan bayaran RM100 satu barang, satu produk, anda telah mencapai 10,000 sebulan guys. Anda telah capai 10,000 sebulan. Okey, adakah itu mencukupi? Tak cukup guys. Apa yang anda kena buat adalah untuk capai 100 orang pembeli itu, kita bahagikan dengan 30 hari kita bekerja setiap hari guys. 30 hari kita bekerja setiap hari guys. Lebih kurang anda kena cari sehari 4 orang pembeli kasut guys. Bermaksud anda kena tahu 4 pasang kasut ni mesti terjual. Paling minimum 4 pasang kasut mesti terjual. Okey guys. Ini yang saya maksudkan. Selama ni usahawan di luar sana, dia fokuskan yang eksternal. 10,000 dia nak sebulan. Tapi dia lupa internal dia, sepatutnya dia jual 4 pasang kasut every day. Tetapi ramai yang melihat dia nak capai 10,000. Bila tak capai 10,000 dia stres. Kenapa aku tak capai? Aku dapat macam-macam. Sedangkan dia lupa, benda yang dia perlu capai adalah 4 pasang kasut paling minimum every day. So katalah hari Isnin ni anda berjaya jual 4 pasang kasut. It's okay. Hari Selasa tiba-tiba anda berjaya jual 2 je. So anda hutang lagi 2. So pastikan hari Rabu anda kena plus 4 plus 2 yang anda hutang. Make sure ada 6 pasang kasut anda jual pada hari Rabu. Barulah anda boleh capai 10,000 sebulan guys. So, inilah satu perkara yang sangat penting usahawan-usahawan di luar sana faham untuk anda memulakan perniagaan anda. Di samping anda perlu tahu apa yang anda nak jual, anda perlu tahu berapa yang anda perlu jual setiap bulan. Berapa yang anda perlu jual setiap hari guys. Dengan anda fokuskan everyday nak cari 4 orang customer untuk beli 4 pasang kasut tadi, bermaksud kalau hari-hari ada 4 orang, anda dah tahu dah bahawa 10,000 sebulan itu tercapai. Kalau anda capai jualan lebih daripada 4 pasang sehari, bermaksud pencapaian anda lebih daripada 10,000 sebulan. Jelas ke jelas apa yang saya maksudkan guys? Kalau jelas, anda komen jelas di ruangan komen di bawah. Okey guys, so aku nak teruskan lagi guys. Itu untuk usahawan-usahawan yang baru nak bermula. So aku nak tunjukkan kepada korang guys, usahawan yang pertengahan usahawan pertengahan ni okey. So untuk yang pertengahan ni, game dia pun semakin besar lah guys, sebab dia nak capai sales yang lagi besar, 50,000 sebulan guys. So 50,000 sebulan ni guys, anda katakanlah anda perlu capai untuk perkenalkan dengan 10,000 prospek kena tahu anda sedang menjual kasut bundle ini guys. Sebab anda nak upgrade dia. Okey, anda nak upgrade. So, masa tu guys, anda kena
besarkan lagi marketing anda supaya lebih ramai orang tahu. Kalau sebelum ni anda buat Facebook Ads, mungkin hanya tertumpu kepada kawasan sekitar anda, dan mungkin kali ini anda fokus kepada beberapa daerah yang terdekat di kawasan anda. Mungkin ataupun satu negeri ataupun satu Malaysia terus pun is okay. So make sure ada 10,000 orang prospek tahu anda sedang menjual kasut juga. So untuk mencapai 50,000 sebulan, anda perlukan 500 pembeli setiap bulan, guys. Maksudnya anda kena jual, nak tak nak, anda kena jual 500 pasang kasut sebulan, guys. 500 pasang kasut sebulan. Okay, guys. Kadang-kadang kita fikir, ush, beratnya 500 pasang ni kan. Susahnya nak jual 500 pasang. So, make sure anda kena jual. Kalau kita bahagi dengan 30 hari, bermaksud anda kena cari 17 pasang kasut terjual every day. Pembeli, ada 17 orang pembeli, bermaksud ada 17 pasang kasut terjual every day, setiap hari. So, 17 ni bukan senang nak cari, nak jual 17 ni. 4 tadi pun susah kan. So, 17 ni mungkin satu benda yang bukan mudah. So, apa yang anda perlu buat? Kalau anda di peringkat pertengahan, usahawan peringkat pertengahan, anda seorang founder, pendiri bisnes sebagainya, anda boleh buat apa, guys? Anda kena buat team. Team, guys. Anda kena buat team. So, contohnya, anda cari ada 5 orang salesman ataupun 5 orang yang cuba buat sales. Okay, 5 orang yang buat sales, bermaksud kalau 17 tu kita bagi 5, lebih kurang satu orang tu dia kena capai 4 pasang kasut every day. Sebab tu guys, ramai yang tanya saya, coach, kalau saya dah macam, adakah saya perlu ambil team untuk menjual? Sebab tu saya takkan tanya dia, berapa yang awak nak jual setiap hari? Dia pun tak boleh jawab berapa dia nak jual setiap hari. So kenapa anda nak ambil team kalau anda pun tak tahu nak jual berapa? Kalau anda tahu berapa anda nak jual setiap hari dan anda rasa bilangan itu anda masih boleh kontrol, anda masih boleh buat sendiri, tak perlu tambah team. Tapi kalau dalam keadaan 17 pasang kasut everyday anda dah tak boleh nak kontrol, anda perlu team. Faham ke maksud saya, guys? Sebab itulah usahawan yang jelas tentang internal metrik ni, dia tahu apa yang dia boleh kawal, dia lebih jelas dan dia boleh arahkan tim dia. Dia tahu apa tim dia perlu capai everyday. So KPI tim dia mudah. Seorang tu mesti jual 4 pasang kasut, guys. So sebab itulah kalau kita nak ambil tim, kita jangan terus ambil dia sebagai tetap. Kita ambil dia percubaan 3 hingga 6 bulan. 3-6 bulan ni dia boleh konsisten jual 4 pasang kasut sehari dan lebih. Itu bermaksud dia dah sedia untuk anda ambil sebagai full time. Sebab tu penting, guys, anda sebagai founder bisnes faham. Kalau tidak, anda mengeluarkan kos tambahan untuk hire lagi tim, tetapi dia tak bantu pun bisnes anda berkembang dan capai target eksternal 50,000 sebulan tadi, maka benda tu akan merugikan anda. Okay, guys? So, setakat ni faham? Jelas? Okay, aku harap korang masih boleh follow, guys. Okay, dan itulah kalau anda di peringkat middle punya bisnes, guys. Okay, nak capai 50,000 sebulan. So, bagi yang bagi aku besar lah, bisnes yang kapasiti besar, 100,000 sebulan dan ke atas. Okay, yang ni dia perlu nak tak nak bisnes dia mesti kena diketahui lebih ramai orang lah, guys. 100,000 tu bagi aku sikit, guys. Orang yang nak capai 100,000 sebulan ni dia kena lagi besar marketing dia, guys. So, tapi aku just nak bagi angka yang ideal lah, konon-kononnya, angka yang lebih ideal. Okay, guys. Untuk orang yang ni, dia kena ada 1,000 pembeli sebulan. Untuk capai 100,000, dia kena ada 1,000 pembeli sebulan kali dengan 100, dengan harga 100, guys. So 100 mudah nak kira. Kalau kalau korang punya produk tu RM50, korang kira lah. Korang kira lah berapa untuk capai berapa, korang kira bahagi berapa. So korang tahu awak punya internal. Okay, tu cara dia. Kalau RM20 pun awak kira lah, bahagilah dengan berapa yang awak nak dalam external metric anda. So 1,000 pembeli sebulan, guys. Alright, 1,000 pembeli sebulan bermaksud dalam sebulan anda kena cari 34 pembeli. 34 customer yang beli produk anda. So bermaksud sebulan tu anda kena jual 34 pasang kasut lah kalau kita cerita kasut tadi. Okay, guys, dan saya nak ceritakan 34 pembeli ni besar nilainya. So apa yang anda perlukan adalah buat juga tim anda. So bermaksud tim anda kena cari, kalau bahagi dengan 5, seorang tu kena jual 7 pasang kasut, guys.
Okey, tim sales anda kena jual 7 pasang kasut. Sebab tu dalam fasa anda yang nak cuba capai 1,000 ringgit, 100,000 ringgit sebulan ni, anda nak capai 100,000 ringgit sebulan sales ni, anda perlukan tim. Okey, kalau anda jual produk, anda perlukan, kalau macam produk-produk kesihatan ni, anda perlukan apa? Anda perlukan ejen. Sebab tu bukan mudah-mudah kita nak bagi ejen dan sebagainya. Itu tidak. Tapi anda kena tengok apa external metrik anda dan anda kena tahu internal metrik anda. Dengan anda tahu benda ini guys, maka anda tahu bagaimana nak kawal tim anda tahu di mana kepincangan dalam bisnes anda. So, sebab tu saya katakan kepada anda yang nak bermula untuk buat online business ni guys, anda kena tahu dulu external metrik anda dan internal metrik anda, kena perincikan dengan detail sebegini guys. Okay, everyday you kena tahu berapa yang terjual. Everyday you kena tahu berapa yang terjual. Tak kira lah anda bisnes produk ke, bisnes servis ke sebagainya, anda kena tahu setiap hari berapa yang you kena habiskan. Setiap hari berapa yang you kena deliver. Sebab tu dengan cara ini guys, anda akan lebih mudah untuk capai apa yang anda nak capai dalam sebulan guys. So, jelas setakat ni. So, aku nak bawa korang ke topik yang seterusnya guys, dan aku harap korang dengan internal dan eksternal ni korang faham apa yang aku cuba sampaikan guys. Sebenarnya kenapa perlu korang belajar tentang online business? Kenapa anda perlu onlinekan bisnes anda guys? Sebab kita kena adapt new norm ni guys, online platform. Kita kena, ini adalah normal baru, dan kepada orang yang telah berjaya mengonlinekan bisnes dia, tahniah aku ucapkan guys. Dan kepada korang yang belum lagi onlinekan bisnes anda kena bermula sekarang guys. Dan whatever things is, anda kena belajar juga dengan orang dan guru yang tepat guys, bagaimana nak mengonlinekan bisnes anda. Sebab apa guys? Kenapa aku kata korang kena adapt bisnes anda kepada bisnes online? Anda kena onlinekan bisnes anda. Kenapa perlu onlinekan bisnes anda? Sebab apa guys? Sebab sejak COVID 2019 ni guys, orang lebih berminat beli secara online. Okey, rujukan yang aku dapat daripada Malaysia Social Media Penetration 2020 guys. Ini statistik yang tepat guys ya. Aku bukan pandai-pandai reka tak, tapi ini adalah berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh sumber yang sah guys. So sejak 2019, COVID 2019 ni guys, orang lebih berminat untuk beli secara online guys. Orang lebih berminat untuk beli secara online. Kita tengok guys, 70% daripada 21 juta rakyat Malaysia menggunakan internet. So maksudnya guys, 70% ni bermaksud kalau ada 10 orang rakyat Malaysia, 7 daripadanya menggunakan internet guys. Bermaksudnya apa guys? Bilangan itu bilangan yang cukup besar guys. Bilangan itu cukup besar. So rugi kalau anda tak onlinekan bisnes anda. Dan rakyat Malaysia ni menghabiskan 3 jam 43 minit untuk melayari internet di handphone setiap hari guys. 3 jam 43 minit daripada 24 jam tu guys. 3 jam 43 minit dihabiskan masa oleh rakyat Malaysia melayari internet di handphone guys. Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. So kalau korang tak ambil advantage daripada perkara dan realiti semasa ini guys, korang adalah usahawan yang rugi, tertinggal, dan lepas itu korang akan cakap macam-macam, salahkan ini, salahkan itu, bisnes aku gagal sebab ada fokus yang eksternal tadi. Sebenarnya internal tadi anda terlupa. Anda terlupa internal tadi bahawasanya anda lah yang kena mengubah diri anda dan mengubah bisnes anda dan buat sesuatu guys. Okey? Dan yang seterusnya guys, aku nak beritahu kepada korang 94% rakyat Malaysia mencari maklumat produk melalui Facebook guys. Ini data yang cukup mengejutkan kita. Besar bilangan ini guys. Dan daripada jumlah 94% tu, 62% daripada jumlah tersebut akan buat pembelian. So korang yang tak buat lagi bisnes online di Facebook guys, anda adalah seorang yang rugi. Kata guru saya, pendiri bisnes yang buat Facebook bukan untuk bisnes. Baik tak payah ada Facebook. Itu guru saya cakap guys. Maksudnya penggunalah platform online ini, Facebook ini. Anda kalau tak mampu nak buat ads yang berbayar, anda boleh gunakan secara yang percuma guys. Masuk ke grup-grup community yang percuma, boleh iklankan bisnes anda, gunakan Facebook story anda, jual dengan rangkaian bisnes dengan rakan-rakan Facebook anda sendiri, sebarkan. Kalau kita sendiri malu nak cerita tentang bisnes kita guys,
Apa lagi yang boleh kita harapkan, guys? Sebab tu aku harap korang semua, guys, boleh onlinekan bisnes anda bermula sekarang, guys. Tak ada alasan lagi. Kata tak ada duit, boleh ambil yang percuma, guys. Macam-macam ni. Ada kawan saya, dia tak guna pun FBX. Dia hanya gunakan Facebook biasa je. Tetapi dia boleh menghasilkan 10,000 sebulan, guys. Dia boleh hasilkan 10,000 sebulan. Walaupun dia tidak gunakan FBX. Okay, guys? So, itulah antara benda yang aku nak kongsikan kepada korang. Kenapa korang perlu onlinekan bisnes anda bermula tahun ini, guys. Jangan tunggu lagi, jangan tangguh lagi. Dan aku harapkan apa yang aku kongsikan kepada korang hari ini membantu korang untuk bangkit semula dalam bisnes korang. Walaupun korang baru nak bermula ke, baru nak kembangkan bisnes ke, atau korang dah lama bisnes tapi perlukan ilmu yang baru untuk semangat dalam mengonlinekan bisnes anda. Aku harap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda, guys. So, itu dia, guys. Kalau korang suka dengan video aku kali ini, guys, aku harap korang boleh share kepada kawan-kawan anda. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tombol loceng, guys, untuk aku lebih bersemangat berkongsikan kepada korang tentang konten-konten yang lebih bantu anda tentang usahawan online ataupun bisnes online ni, guys. So, itu saja daripada aku, guys. Jumat Saleh, Saudagar Digital. Jumpa lagi untuk next video ni, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.